Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar bicara ilmu pipi di Tanah Merah yang dikasihi sekalian, Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam slot bicara ilmu ini. Mudah-mudahan ianya memberikan suatu idea, suatu perkongsian, dan mungkin ada ilmu ataupun pengalaman yang boleh dikongsi untuk membantu kita dalam usaha untuk menceriakan kehidupan dan mencari langkah untuk mencapai kejayaan dalam kehidupan ini. Pada pagi ini kita dikejutkan dengan seorang lagi guru kita yang telah meninggal, iaitu Cikgu Zahari dari Kolej Vocasional Tanah Merah. Dan pada tahun ini beberapa orang guru kita yang masih dalam perkhidmatan telah meninggal dunia. Itulah dia, kehidupan telah ditentukan oleh Allah dan tidak terlewat satu saat ataupun tidak terawal satu saat. Cuma yang penting bagi kita yang masih lagi diberikan usia ini, sama-sama kita memanfaatkan masa yang ada. Sama-sama kita memikirkan bahawa kehidupan ini akan ada akhirnya. Dan siapa kita tidak penting dalam konteks ini. Tetapi yang paling penting ialah siapa kita di sisi Allah, kerana kita akan kembali kepada Allah. Kata ungkapan, syurga lelaki pada perempuan iaitu ibu. Syurga perempuan pada lelaki iaitu suami. Sehebat-hebat suami kena patuh pada ibu. Sehebat-hebat ibu kena patuh pada suami. Masa hidup, anak perlukan doa ibu bapa. Namun, masa mati, ibu bapa perlukan doa anak. Di dunia, nasab itu pada lelaki. Di akhirat, nasab itu pada perempuan. Sehebat-hebat manusia, bila mati dia tetap perlu orang lain untuk membumikan jenazahnya. Setinggi-tinggi ilmu yang manusia ada, dia tetap perlu belajar daripada seorang guru. Berapa jauh pun seorang manusia itu mengembara, pasti yang dirindui adalah keluarga. Walau sekaya mana pun seseorang manusia, dia tetap perlu untuk berurusan dengan orang lain. Seorang general manager tidak akan mampu uruskan perjalanan perniagaannya tanpa general worker yang berada di bawahnya. Seorang raja tidak berkuasa tanpa ada rakyat jelata. Inilah manusia lemah sebenarnya dan perlu orang lain untuk memperkuatkannya. Walau sehebat manapun kita di dunia, walau memegang pangkat dan darjat tertinggi, taraf kita hanya seorang hamba. Lalu, kenapa mahu rasakan kita yang terbaik dan terhebat? Lalu merasakan kita orang yang tidak ada tolak bandingnya? Lalu merasakan orang lain kecil daripada kita? Lalu merasakan kita perlu tunjuk kuasa? Lalu merasakan itu dan ini kerana merasakan bahawa dunia ini ana yang punya. Bukankah perkara itu akan hanya membawa kepada dosa, ujub, riak, sombong dan hina? Dan ingatlah wahai diri kita sekalian, bahawasanya perkara-perkara yang baik pada diri terletak pada hati, perkara buruk juga terletak pada hati. Maka tanggungjawab kita sebelum kita kembali, kita bersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang tidak baik tersebut. Yang penting bagi kita sekarang, apakah agenda bertindak untuk memastikan bahawa kehidupan ini menguntungkan kita,
untung dunia dan untung akhirat. Amat rugi orang yang untung di dunia saja. Dia ada kekayaan, dia ada pangkat, tetapi dia rugi di akhirat. Sewaktu dia berada di dunia, dia memiliki harta benda, memiliki rumah yang cantik, bilik tidur yang segala kelengkapannya ada. Tetapi amat rugi selepas daripada kematian, bilik tidur di kuburnya tidak dipersiapkan sebaik yang mungkin. Kerana masa begitu pantas. Contohnya, pada beberapa hari yang lalu, seorang sahabat kita yang meninggal pada jam 8 pagi masih berada di rumah bersama isteri, boleh bersarapan, kemudian pada 10 pagi berada dalam keadaan yang agak cemas sedikit, kemudian 10 lebih telah meninggal dunia. Dan pada waktu asar, selepas zuhur, asar hanya ada beberapa jam sahaja, ianya telah disembahyangkan dan belum jam 6 petang, dia telah berada di alam satu lagi. Jadi alangkah beruntungnya kita jika kita boleh mempersiapkan diri kita sekarang dengan keselesaan. Kalau di dalam bilik tidur kita aircon tak menjadi aircon rosak, kita segera mencari orang untuk membaikinya. Jika bilik tidur kita tak selesa, kita nak tengok TV dan sebagainya, kita beli satu lagi, kita letakkan di dinding bilik tidur kita. Kalau kita rasa jauh nak pergi ke dapur nak minum, kita beli satu lagi peti sejuk kecil berada di bilik tidur kita. Begitulah kita nak keselesaan yang sementara, tetapi sejauh mana kita menyediakan keselesaan untuk kehidupan yang satu lagi. Kita perlu ingat bahawanya kita sering dibelai, kita sering dialpakan, kita sering dilalaikan dengan kehidupan sementara. Sebab itulah Allah menyatakan di dalam ayat Al-Quran antaranya, iaitu bagaimana di dalam surah At-Takatsur, bagaimana Allah mengisyaratkan manusia ini berlumba-lumba untuk mendapatkan yang banyak. Yang banyak itu ialah banyak dari segi tinggi kedudukan pangkat, banyak dari segi harta benda dan sebagainya, dan mereka tidak puas sehingga dapat yang banyak-banyak ini, sehingga masuk ke lubang kubur. Itu istilah yang digunakan di dalam surah Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir, sehingga masuk ke liang kubur. Sebab itu, hadirin sedang pendengar yang dikasihi sekalian, mari kita kendalikan sebaik mungkin kehidupan kita dengan merangka agenda bertindak untuk kebaikan. Yang paling rugi iaitu di dunia dia dapat kebaikan, di dunia dia tidak ada, maksudnya ialah dia tidak ada kesenangan kemewahan di dunia, di akhiratnya juga dia tidak ada. Yang rugi juga di dunia dia mendapatkan kesenangan, tetapi di akhirat dia tak dapat kesenangan. Paling tidak kita jadi orang yang di dunia ini tak berapa dapat bahagiannya, tak berapa kaya, tak berapa hebat, tetapi kita menjadi orang yang serba berkecukupan di alam sana. Dan yang paling kita nak, bagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, iaitu kita nak dua-dua kebaikan. Dunia kita nak baik, akhirat pun kita nak baik. Oleh sebab itu, modal yang besar pada kita sekarang, bagaimana kita nak gunakan untuk mendapat perkara itu. Modal yang pertama iaitu masa. Bagaimana kita boleh menguruskan masa untuk benda-benda yang berfaedah. Bagaimana kita boleh timbulkan satu penyesalan jika masa-masa yang ada ini terbiar. Bagaimana kita patut juga menilai diri kita. Kita telah banyak menghabiskan masa untuk benda-benda yang kadang-kala bukan tuntutan. Cuba tengok berapa masa yang kita gunakan untuk membelik telefon kita. Cuba tengok berapa masa banyak yang kita gunakan untuk berehat-rehat, sedangkan pada waktu itu kita dalam keadaan kesuntukan masa untuk menambahkan amal ibadat. Itulah dia modal yang paling utama. Modal yang kedua iaitu kesihatan. Sewaktu kita sihat ini, bagaimana orang yang sihat boleh mengangkat di gym, iaitu angkat berat 150 kilo, boleh angkat. Tetapi kadang-kadang lemah untuk mengangkat kain selimut yang tak sampai 2 kilo untuk sama-sama berjemaah di masjid ataupun di surau. Begitu juga kita diberikan peluang, iaitu kesihatan. Waktu kita sihat ini,
Tak salah untuk kita meraihkan hobi kita. Hobi kita sekarang berlumba-lumba untuk beli basikal, untuk berlumba-lumba basikal ataupun gunakan basikal ataupun motor besar ataupun memancing dan sebagainya. Tidak salah. Tetapi kita tanya diri kita, apa keutamaan aku sekarang? Okey, nak memancing, silakan. Boleh pada waktu pagi, 2 pukul 3 pagi sanggup pergi memancing. Tetapi hari tidak memancing, kita berada di tahajud, berada di sejadah untuk qiyamul lail. Untuk kita naik basikal ke pergi motor dan sebagainya, tak salah, pergilah ke mana-mana. Puas di jalan kampung, pergi jalan bandar. Puas jalan bandar, dicabar untuk nak naik pula ke lebuh raya. Silakan. Tetapi sejauh mana kita menggunakan kenderaan kita untuk ke masjid, untuk ke majlis ilmu, untuk perkara-perkara yang membawa kebaikan. Kalau boleh buat dua-dua tak ada masalah. Yang tak naknya, yang bahagian kita minat, kita buat. Tetapi yang sepatutnya kita buat, kita tak buat, maka rugilah kita. Mudah-mudahan sedikit peringatan pada diri saya dan diri pendengar sekalian menjadi suatu tindakan kepada kita untuk kita membaiki kehidupan kita. Selamat menjalani kehidupan dengan sempurna. Mudah-mudahan kematian kita adalah kematian yang terbaik, dan sahabat-sahabat kita yang mendahului kita, mudah-mudahan Tuhan ampunkan dosanya, Tuhan letakkannya bersama roh orang-orang yang soleh. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.